Subhanallah, kita sudah berada di pasca Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita. Ya, belum tentu lagi kita akan bertemu Ramadan pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan seperti mana yang diajar ataupun disunnahkan apabila kita menyambut Hari Raya, kita akan saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita minta amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah bersedia untuk menghadapi Ramadan 6 bulan. Dan selepas 6 bulan pasca Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan, mereka berdoa supaya amalan mereka diterima. Ya, sepanjang Ramadan itu qiyam mereka, siyam mereka, Quran mereka, sedekah mereka dan segala kebaikan yang dibuat pada bulan Ramadan diterima oleh Allah 6 bulan selepas Ramadan. Artinya mereka tidak ada satu confident ataupun keyakinan yang jitu bahawa amalan mereka diterima. Tak ada keyakinan. Ada rasa bimbang, rasa takut kalau amalan itu tidak diterima. Bayangkan kalau ada sebesar zarah syirik pun. Syirik tu dalam ibadah, syirik kecil. Apa syirik kecil tu? Riak. Itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih-lebih lagi lah kalau para sahabat pun merasakan begitu, apatah lagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa supaya amalan kita di bulan Ramadan banyak ke sedikit ke Allah terima. Dan jangan kita feel good, rasa selesa, rasa seronok. Oh, bulan Ramadan baru ni khatam 3 kali Quran. Dalam bulan Ramadan baru ni berbezalah daripada Ramadan yang dulu. Ya, sedekah pun dah bertambah. Kita tak cakap, tapi kita kata pada diri kita. Subhanallah, kita harus rasa takut dan bimbang kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah. Tapi pada masa yang sama kita berdoa agar diterima. Ya, ini yang dikatakan dalam kehidupan kita mesti diimbangi khauf dan raja. Khauf itu rasa takut. Takut-takut amalan kita tidak diterima. Tapi jangan hanya rasa takut saja, mesti ada raja. Raja tu harap. Sebab tu dengan doa kita berharap supaya amalan kita diterima. Sebab itu dipesankan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita lihat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Kalau kita rujuk yang pertama, matan Hikam yang pertama, dia kata, jangan bersandar pada amalan. Jangan kita sandarkan. Kita ni mesti selamat. Kita mesti dapat keampunan kalau amalan kita banyak. Jangan sandarkan pada amalan. Kerana kalau Allah menegakkan keadilan, maka amalan kita tu sikit saja. Jadi kita nak, kita tidak bersandar kepada amalan, tapi kita bersandarkan kepada rahmat daripada Allah, bukan keadilan. Kerana kalau Allah letakkan keadilan, kita memang tertinggal lah. Kita solat selama-lama pun hidup kita, sebelah mata ni pun kalau ditimbang di sebelah mata letak satu keadaan di sebelah kanan, sebelah mata lagi, sebelah amalan kita di sebelah kiri, lebih berat sebelah mata tu, bukan lagi. Nikmat-nikmat yang Allah beri itu terlalu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, kita tidak akan terhitung, betul? Kalau nak menghitung pun tak mampu, apatah lagi untuk membalas. Menghitung pun tak mampu. Membalas apatah lagi. Jadi jangan anggap amalan-amalan kita itu cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun di sana Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita bahawa tanda seseorang itu bersandarkan amalannya. Apa dia tanda? Berkurangnya harapan apabila berlaku kesalahan dan dosa. Kurang pengharapan kita bila kita melakukan kesalahan dosa kepada Allah, itu menandakan kita bersandar pada amalan kita. Boleh Jadi walaupun mungkin
dalam bulan Ramadan baru ni banyak kecacatan, mungkin banyak kelemahan, kita tak buat sehabis baik, tetapi jangan sebab itu menyebabkan kita kurang pengharapan kepada Allah. Boleh faham ya? Jadi pengharapan kita kepada Allah akan berterusan. Ya, jangan putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tanda amalan kita diterima? Tanda amalan kita diterima ialah pertama sekali kita rasa amalan kita tu kecil dan hina. Kecil dan hina. Jangan rasa besar dan mulia, jangan. Rasa kecil sangat amalan kita. Ya Allah, sedekah yang kita berikan kecil sebenarnya. Ya. Solat, bangun malam kita kecil, baca Quran kita kecil. Kecil dan hina. Ya. Kecil kenapa? Dibandingkan dengan nikmat Allah, kecil lah. Hina kenapa? Hati kita belum tentu hati kita bersih. Belum tentu hati kita ikhlas. Betul Jadi kita kena rasa kecil dan hina. Sebab itu kita diajar selepas solat saja, terus kita istighfar, betul. Bila lepas solat, Assalamualaikum, sebelah kanan, Assalamualaikum, sebelah kiri, Astaghfirullahaladzim. Maksudnya apa? Kita minta ampun. Solat yang kita persembahkan kepada Allah itu banyak kelalaian, banyak kekurangan. Dan diberitakan ada di antara para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus saleh, apabila lepas saja bagi salam, mereka tutup tangan ni, kepala macam ni. Tutup tangan kepala macam ni. Kerana apa? Diberitakan dalam satu hadis, apabila kita solat, solat tu naik ke langit. Tapi kalau solat tu banyak cacat celanya, solat tu umpama kain buruk yang dicampakkan kepada kepala kita balik. Baik, sebab tu para sahabat dia tutup kepala dia. Takut-takut amalan tu dicampakkan balik ke kepala kita. Jadi begitulah, kita subhanallah. Pertama, tanda amalan tu diterima, rasa kecil dan rasa hina. Kecil dibandingkan dengan nikmat Allah, hina apabila kita tengok hati kita yang beramal ini. Itu. Yang kedua, tanda amalan itu diterima ialah timbul rasa nak beramal lagi. Timbul rasa nak beramal lagi. Walaupun ada janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul. Siapa yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa sebelumnya. Semua diampunkan. Kecuali dosa besar. Dosa besar kena taubat lah. Betul Dosa-dosa yang lain semua ampun. Jadi kita jangan rasa, dah dosa-dosa diampun. Dosa besar pun kita tak pernah buat. Sebagainya. Kita rasa cukuplah setakat tu. Tidak. Tanda amalan diterima ialah kita timbul kegairahan. Enthusiasm yang berterusan untuk kita beramal lagi, ini yang dikatakan subhanallah, kita tidak langsung mengurangkan amalan-amalan yang kita buat selama ini. Jadi bila kita dah banyak amal, biasalah, cukuplah setakat ni. Kita kata, berapa nak lebih-lebih? Tidak. Kita akan berterusan beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah dalam kita beramal. Quran yang kita baca, sedekah yang kita beri dan sebagainya, istiqamahkan. Sebab itu kadang-kadang kita takut. Sebab amalan yang istiqamah lebih Allah cintai walaupun sedikit berbanding amalan yang banyak. Betul. Dalam bulan puasa 3 kali khatam. Beribu-ribu duit kita sedekah. Tapi bila keluar daripada Ramadan, Quran tak ada dah tengok. Sedekah dah makin kurang dan sebagainya. Kenapa? Sebab subhanallah, kita tak berpegang kepada amalan yang sedikit lebih baik yang daripada amalan yang banyak tetapi tidak istiqamah. Jadi istiqamah ni memang payah, tetapi kita perlu doa supaya hati kita, ya Allah, berikanlah aku istiqamah, berilah aku istiqamah. Selalu kita doa.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah antara ulama mengajar kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Ulama kata ini doa istiqamah. Ya Allah, permudahkanlah hatiku untuk mengingatimu. Permudahkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatmu. Dan permudahkanlah hatiku untuk memperindahkan ataupun memperelokkan amalanku. Ini penting ya, insya-Allah. Yang keempat, tanda amalan kita diterima itu ialah apabila ibadah kita tu berbuah. Ada fruit. Ibadah ni macam pokok. Tanda pokok kita itu diterima apabila dia berbuah. Apa dia buah kepada ibadah? Buah kepada ibadah ialah akhlak sesama manusia. Itu je. Akhlak sesama manusia. Keluar daripada madrasah Ramadan, keluar daripada camp training Ramadan, akhlak kita makin baik. Sekurang-kurangnya ada 4. Dia merujuk kepada surah Al-Imran ayat 134. 4 ni. Ya, kalau benar puasa kita dapat menjana takwa, dia mesti ada 4. Dan 4 ini dengan manusia. Yang pertama, dia wa anfiqu fis sarra'i wad dharra. Kita boleh menginfakkan harta dalam keadaan senang atau susah. Dalam keadaan senang, itu ada pahala. Dalam keadaan susah, itu ada darjat. Darjat, sebab payah nak kita infak harta dalam keadaan kita susah. Itu darjat. Tapi kalau dalam biasa-biasa ni kita senang, kita bagi, itu pahala lah, itu pemurah lah, kita alhamdulillah lah. Tapi, tu. Yang kedua, wal kazimil ghais. Kita dapat mengawal marah kita. Dapat kawal marah kita. Ada tanda tu. Makin solat, makin puasa, makin dapat kawal marah. Betul makin dapat kita kawal kemarahan kita kepada suami kita, pada anak-anak kita, pada kawan-kawan kita. Mudah berkira, orang kata. Mudah tolak ansur. Sebab apa? Kita boleh kawal marah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Kita dapat memaafkan kesalahan orang. Boleh maafkan kesalahan orang. Subhanallah. Jadi mana-mana yang dulu-dulu kadang-kadang lepas daripada hari raya ni, kadang-kadang masa hari raya tu bergaduh. Banyak gaduh tu kadang-kadang simple-simple. Buat kuih raya. Kalau kita balik rumah ibu bapa tu, bilik mana? Bilik ini. Dah bergaduh dah. Parking kereta kat mana? Kalau abang long tu mesti istimewa. Ini kan mak-mak ni bila dia dah berusia, mak kita ni bila berusia, dia tak dapat kawal lagi hati dia tu. Kita ni, hati ni Allah tak kira tau. Kita ni sayang siapa. Kalau kita ada anak 7 orang, hati kita ni tak boleh. Kita nak sama rata sayang. Mesti ada yang kita sayang lebih. Tetapi dari segi zahirnya kita mesti adil. Boleh faham? Sampai orang tak nampak yang mana yang kita lebih sayang. Ataupun orang tahu tapi tak berani cakap. Sebab apa? Sini. Anak-anak kita tahu yang paling dia sayang tu, tapi tak berani cakap sebab ibunya sama aja. Boleh faham? Boleh sama aja. Tapi dalam hati Allah tak kira. Tapi jangan sampai tadi. Kita ni tiba-tiba kita rasa kita tak disayangi kan? Wal afina anin nas. Maafkan kesalahan ibu kita. Dah tua, betul. Dulu dia boleh kontrol, bila makin tua dah tak boleh kontrol. Betul lah ternampak, terhidu oleh kita. Jadi kita kena maafkan. Boleh faham Yang ketiga, faiza fa'alu fahishatan aw zalamu, apabila seorang itu melakukan dosa dan juga apabila dia melakukan maksiat, zakarullah, terus ingat Allah dan minta ampun pada Allah. Automatically, immediately, spontaneously. Tak boleh nak tunggu-tunggu. Masa tu dia rasa dah. Jadi inilah fruits ataupun buah kepada ibadah. Jadi itu juga tanda amalan kita diterima. Kalau banyak amalan, subhanallah, masih lagi bakhil,
Banyak amalan tetapi masih lagi pemarah, masih lagi hot temper. Banyak amalan tetapi sukar memaafkan. Banyak amalan tetapi tidak bertaubat dan beristighfar. Itu tanda amalan kita tidak diterima. Ya? Jadi kita mohon sungguh-sungguhlah supaya insya-Allah amalan kita diterima. Boleh? Insya-Allah ya. Baik. Saya hari ini pagi ini diminta ganti kuliah ya. Jadi saya ambil satu tajuk yang lain daripada tajuk yang biasa saya bawa. Ya. Itu izinkan pagi ini saya nak cakap tentang keluarga. Iaitu rumah tangga petunjuk kebaikan diri kita. Ha. Tajuknya ialah rumah tangga kita petunjuk indicators kepada baik atau tidaknya diri kita ni. Ha. Jadi ini penting kerana apa? Subhanallah, sejak akhir-akhir ini kisah rumah tangga lah yang paling banyak viral, betul kan? Orang ni nak bercerai dengan orang ni tuduh orang ni, orang ni. Kita pun sama-sama masuk tu. Ya, komen tu tak patut ini. Kita tidak tabayun. Betul? Kita tak tabayun, kita tidak selidik. Rumah tangga ni paling unik. Ya. Paling unik. Saya pernah duduk dalam satu taman, ada satu sebelah-sebelah jiran gaduh ni. Bila bergaduh tu kita semua pergi. Kena gaduh tu hebat kan? Ya. Tapi lepas tu baik tu mesra sangat. Lepas tu gaduh lagi. Kan? Jadi bila kita doa saja, kita tak tahu sebab unik. Hubungan antara suami isteri ni sangat unik. Mereka saja tahu apa yang berlaku di antara mereka. Boleh faham maksud saya? Ya. Jadi subhanallah, apatah lagi dalam media sosial. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang kata macam ni. Jadi kita ada source tak? Kita ada saluran ke? Kita ada kabel tak untuk tabayun? Tabayun ni selidik. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Tak ada kan? Tak ada, tutup. Stop. Jangan ulas. Ya, jangan masuk campur. Jangan sentimen dan emosi. Betul? Kita selalunya masyarakat Melayu ni emosi. Saya katakan kenapa masyarakat Melayu, kita lah, saya termasuk Melayu juga. Ya. Dia kalau kita nampak ibu tiri, mesti kejam. Ibu tiri mesti kejam. Betul? Kalau tuan rumah marah dia punya pembantu rumah tu mesti ada laku kesalahan tuan rumah yang betul. Perception. Betul ya? Jadi kita tidak boleh menghukum berdasarkan persepsi. Itu yang dikatakan prejudis. Prejudis itu kita menghukum dulu. Tanpa siasat. Betul? Jadi sebab itu diingatkan selalu, siapa yang cepat menghukum, orang ni salah, orang ni betul, ni zalim, ini, orang ni teriniaya ni. Siapa yang cepat menghukum tidak akan sempat memberi kasih sayang. Sekali lagi saya ulang ya. Siapa yang cepat menghukum tidak akan sempat memberi kasih sayang. Sedangkan kasih dengan manusia itu tanda iman kepada Allah. Jadi artinya kalau kita cepat menghukum, artinya ada masalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada masalah kasih sayang. Betul Sebab kasih sayang dengan iman itu tidak boleh dipisahkan. Makin tinggi iman seorang kepada Allah, makin tinggi kasih sayangnya dengan manusia. Sebab tu kalau kita dengan manusia ni, kasih sayang ni ada masalah, cek betul-betul susul galurnya nanti sampai ke roots dia, sampai ke akar dia, mesti ada masalah iman kepada Allah. Ini penting. Kadar penceraian tinggi sekarang. Kalau tahun 2015 dulu kata 15 minit satu penceraian, setiap 15 minit satu penceraian. Sekarang dah mengikut Jabatan Kehakiman Syariah pada 2017. Kemudian 2017 ke atau begini je lah. Faktanya menunjukkan daripada 15 minit dah jadi 11 minit. 11 minit. Kes yang berderet beratur untuk bercerai di Mahkamah Syariah ni, perkahwinan yang awal dengan perkahwinan yang senja. Boleh faham
Yang awal, ya, dulu kata 5 tahun perkahwinan baru true colours keluar. Baru perceraian boleh berlaku 5 tahun. Sekarang dah pendek dah. 2 tahun aja. Kadang-kadang tak sampai 2 bulan bercerai dah. Ya. Dan juga penceraian di usia senja. Yang ini juga membimbangkan atuk nenek nak bercerai. Ya. Sebab dulu ada komitmen. Nak cerai anak-anak. Kan? Yang ini atuk dah free. Nenek dah free, betul lah. Apa lagi aku nak jaga orang tua ni? Apa lagi aku tahu? Aku dah lama sabar ni. Dah file penceraian. Subhanallah. Jadi jangan gitu. Ya, gitu. Jadi, kemudian, subhanallah, isu-isu yang berpunca daripada rumah tangga ni semakin banyak sekarang ni. Antaranya, tengok ya, penyakit mental dah makin bertambah. Boleh faham ya. Oh, apa kaitan penyakit mental, anxiety, ya, apa ataupun kemurungan, ya, dan sebagainya dengan rumah tangga? Sebab dalam rumah tangga ni nukleus segala-galanya. Nukleus, tahu? Kalau kita belajar sains, nukleus ni yang punca. Ya, sebab itu, ya, subhanallah, bila kita ambil kata-kata daripada Mother Teresa, tak apalah, walaupun dia bukan Islam, dia kata, bila wartawan bertanya kepada dia, bagaimana nak lahirkan dunia yang lebih aman? Dia menang hadiah Nobel Prize, Mother Teresa kan, kena kecil je, dia menang Nobel Prize, wartawan tanya, bagaimana nak lahirkan dunia yang lebih aman? Dia jawab simple je, go home and love your family. Itu je. Itu cakap besar-besar dunia kan, semuanya bermula daripada family. Betul Family semua baik. Family membentuk masyarakat. Masyarakat membentuk daerah. Daerah membentuk negeri. Negeri membentuk negara. Negara membentuk dunia. Jadi kalau nak baiki dunia, go home and love your family. Boleh faham Jadi kita ada risau. Kalau kita tengok sekarang ni diwar-warkan macam-macam tentang negara ni nak dibawa ke sini, nak bawa besar ni. Tetapi kalau kita tengok rumah tangga tak clear, Ustaz sebut. Sebab semuanya bermula daripada nukleus yang paling asas dan paling teras. Kelahiran anak luar nikah sampai 500,000, hampir setengah juta Jabatan Pendaftaran Negara buat pendedahan. Bermula daripada mana? Rumah tangga juga. Rumah, betul anak-anak yang tidak terdidik. Sebab apa remaja-remaja kita bermasalah? Bermula daripada rumah. Semua bermula daripada rumah kita. Sebab itu kalau kita tengok untuk ubah semua ini, kita kembali kepada soal basic balik. Nak ubah semua ni, yang kita nampak nak ubah masyarakat, nak ubah negara, nak ubah dunia, kena kembali kepada basic. Basicnya apa dia? Rumah tangga. Sebab itu tajuk kita pada pagi ini ialah rumah tangga, petunjuk kebaikan diri kita. Baik. Justru kalau kita lihat kata-kata daripada Mother Teresa, semua kata-kata hikmah tentang rumah tangga ni, subhanallah, sebenarnya hanya mengiyakan apa yang sudah lama Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam surah At-Tahrim. Kalau saya baca ayat ni semua orang tahu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Subhanallah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan diri itu ialah, dengar betul-betul, ini adalah kaum lelaki utamanya. Suami, bapa. Sebab ar-rijal qawamun 'alal nisa. Rijal, lelaki, adalah pemimpin kepada wanita. Nanti balik bisik-bisikkan kepada suami kita. Tapi cara yang kasih sayang lah. Jangan menemplak. Seorang suami bila berada di padang mahsyar nanti, dia akan diselidik semua satu persatu. Tentang hartanya, tentang ilmunya, tentang umurnya. Semua akan ditanya satu-satu. Selidik, habis semua. Kata ulama, sebilah jarum pun akan ditanya kalau ada rumah kita ni. Very details. Sehingga dikatakan dalam Quran, bila kita dapat catatan amal tu, macam kecil ni pun ada juga. Itu. Kita akan kata, kecil macam ni ada juga.
Memanglah Allah dah ingatkan, fama ya'mal mithqala dzarratin kharran yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul tak? Kebaikan sebesar zarah pun akan ditunjukkan dan diberi balasan, kejahatan pun akan. Jadi buku catatan ni ada very details. Betul ya? Jadi orang lelaki di segeledah, habis selesai. Dia tak boleh bergerak lagi. Akan ditanya pada orang lelaki ni tentang isterinya. Macam mana kamu? Didik tak isteri macam ni? Gini. Dah habis pula isteri tanya, songkar. Ya? Ya? Dia kata dalam Quran, wa husila ma fis sudur. Sampai ke dalam hati. Apa yang ada dalam hati pun dibongkar, diselongkar. Ya? Ya? Datang pula anak-anak. Suami kena tanya pula anak-anak. Abang Long, mula tu Abang Ngah. Satu-satu anak ditanya, macam ni dah didik ke? Macam ni dah ajar, dah pesan, kata, oh orang lelaki memang berat. Habis orang lelaki, subhanallah, orang perempuan, para wanita. Para wanita akan ditanya, kalau 4 ni clear. Masuk syurga. Selalu disebutkan, pertama solat, kedua puasa, yang ketiga taat suami, yang keempat jaga maruah. Betul. Tapi 4 ni, jangan kata mudah ni. 4 ni dia macam faktor utama. Ya, faktor utama yang kalau 4 ni jaga, semua terjaga. Tapi kalau 4 ni slack, yang lain semua slack. Boleh faham ya? Yang pertama jaga solat. Orang perempuan, jaga solat. Awal waktu, ya dan sebagainya. Yang kedua puasa. Yang ketiga, ni susah. Taat pada suami. Payah. Jaga maruah diri. Jaga maruah. Sekarang ni subhanallah, kenapa terjadi perkara ni? Wanita adalah tonggak negara. Kalau wanita rosak negara. Ya? Dan rosaknya wanita ni bila dicabut rasa malu. Malu dengan iman tu dekat-dekat ya. Bila dicabut iman, malu pergi sekali. Bila dicabut malu, iman pergi sekali. Betul tak? Jadi bagi wanita, rasa malu ni paling penting. Sebab tu jaga mereka ni perlu ditutup, dilindungi. Ya? Ini penting, subhanallah. Dan jaga maruah diri kita. Sebab itu subhanallah, ya, kita perlu jaga ni. Jadi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki, kemudian kepada wanita juga, yang wanita ini ada anak-anak di bawah. Saya selalu katakan, ibu madrasah kepada anak-anak, seperti mana puasa madrasah kepada ummah. Sekali lagi saya ulang ya, ibu adalah madrasah kepada anak-anak, sama seperti puasa madrasah kepada ummah. Maksudnya apa? Puasa ni adalah kem latihan, sekolah untuk jadi kita baik. Ibu adalah individu yang menentukan anak jadi baik. Jadi pemimpin tadi, suami memimpin wanita supaya wanita boleh memimpin dirinya dan memimpin anak-anaknya. Ini penting. Sebab tu mana-mana isteri para Nabi yang derhaka, anak dia pun derhaka juga. Ini sebab kita dah tahu mana-mana isteri para Nabi yang derhaka, anak dia derhaka juga. Macam isteri Nabi Nuh, betul. Isteri Nabi Lut, misal kata, ini kita tengok. Jadi jaga semua-semua. Ya, penting. Ya, sebab tu dia kata tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Ya, sebab didikan tadi itu. Ya. Jadi kalaupun saya bercakap kepada mereka yang tak ada anak kat sini, ya, dah tua, anak kita pun dah ada anak. Kadang-kadang anak kita, pada anak kita dah ada anak pula. Kita dah jadi moyang, betul tak? Tetapi dengan mendengar cerita ini, kita minta ampun kepada Allah. Apa yang berlalu tidak dapat diputar kembali, betul. Kesalahan-kesalahan kita banyak. Salah satu untuk kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang lalu ialah dengan menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu sudah pun kita tak dapat nak amalkan. Betul? Ya?
Ya, kita taat pada suami. Suami kita dah mati dah. Ya, dengar lagi taat pada suami. Suami kita mati, kita minta ampun. Oh, dengan ilmu ni menyuluh. Banyak dosa aku dengan suami aku. Minta ampun pada dia. Sedekahkan Fatihah untuk dia, insyaAllah. Boleh itu semua. Yang ini yang penting. Yang kedua ni. Tadi ayat Quran. Sekarang ni hadis. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Maksudnya, Rasulullah kata, kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, bukan riak tau. Ini bila Rasulullah kata aku ni, artinya nak menjadikan Rasulullah ni sebagai contoh. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Sekali lagi saya ulang kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik dengan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dengan keluargaku. Misal kata begitu Kenapa? Bila Rasulullah kata kamu yang terbaik ini, kamu yang terbaik dengan keluarga. Kenapa? Artinya begini kalau seorang tu baik di pejabat, baik dalam masyarakat, komuniti ni, dia ahli jawatan kuasa masjid. Oh, semua orang iktiraf. Dia memang nazir yang baik, dia ahli jawatan kuasa yang baik, dia kejiranan yang baik dan sebagainya. Belum tentu dia jadi baik. Belum. Hanya apabila dia baik dengan keluarga, baru dia dikatakan orang yang baik. Boleh faham maksud saya? Di pejabat, dia jadi bos yang baik. Subordinate, orang di bawah dia semua respect. Ketua yang empathy, ketua yang betul-betul ada kemahiran, ada skill, ada komunikasi dan interaksi yang baik. Belum tentu baik. Sebab Rasulullah kata khairukum li ahli. Betul. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik dengan keluarganya. Kenapa begini Insya-Allah, kalau orang tu baik dalam keluarga, dia akan baik di tempat yang lain. Saya lagi ulang kalau dia baik dengan isterinya, dia baik dengan anaknya, dia baik dengan pembantu rumahnya, kalau ada bapa mentua ataupun mak mentua duduk sekali, dia baik dalam keluarga, insya-Allah dia akan baik dalam masyarakat, dia akan baik dalam organisasi, dia akan baik di tempat-tempat yang lain. Boleh faham maksud saya? Kenapa? Kerana dalam rumah tangga ialah tempat di mana warna kita yang sebenar akan keluar. True colours kita akan keluar. Sebab kita tidak boleh bermuka-muka dan berlakon-lakon. Betul tak? Sebab dalam rumah tangga kita dah eksklusif. Dah kita saja, betul? Dengar tak ungkapan yang mengatakan, kamu yang sebenar ialah kamu ketika bersendirian. Kamu yang sebenar ialah ketika kamu bersendirian. Kita seorang-seorang, itulah kita yang sebenar. Baik kita waktu sendirian tu baik. Tapi kalau kita depan orang, kita baik, tapi sendiri tak baik, itulah kita yang sebenar. Boleh faham Jadi yang paling dekat dengan diri kita ialah keluarga kita. Sebab dalam keluarga kita, kita jadi diri kita yang sebenar. Kita jadi diri kita yang sebenar. Sebab di luar ni kita boleh bajet bagus, kontrol macho. Di rumah isteri kita dah nampak bila kita minum berdiri, bila kita malas, bila kita tak jaga diri kita di rumah lah, betul tak? Jadi kalau kita baik di rumah kita, insya-Allah kebaikan itu akan kita bawa ke tempat yang lain dan kita tidak pretend lagi dah. Kita tidak berlakon lagi dah. Boleh faham Jadi sekarang bila kita dengar perkara ini, mari kita berusaha untuk jadi baik dalam rumah tangga kita. Tutur kata kita dengan suami kita, tutur kata kita dengan anak-anak kita, betul tak Jadi baik. Ini kadang-kadang minta maaf dengan bos. Bagus. Assalamualaikum bos, saya nak ingatkan mesyuarat besok kita pukul ini dan ini sudah saya sediakan. WhatsApp dia dengan bos. Dengan suami, beli ni jangan lupa Masa selalu dah lupa selalu. Dia WhatsApp dia tu kasar. Dengan bos kan dia lembut. Dengan suami tak boleh. Dengan klien, subhanallah. Sebab kita buat bisnes. Betul? Kita pun baik dengan klien. Klien
always right. Husband always wrong. Macam mana macam tu? Subhanallah. Jadi kita kena betulkan di dalam rumah tangga kita. Dan insyaAllah. Jadi jangan cari pengiktirafan di luar. Kita dapat pengiktirafan, pekerja terbaik, wanita misali, tapi suami kita tahu kita macam mana. Boleh faham ya? Jadi simple. Mulai selepas Ramadan kali ini bulan Syawal, mari kita berazam supaya kita dapat pengiktirafan sama ada diucapkan ataupun disimpan dalam hati oleh suami kita sendiri. Ini memang isteri yang baik. Itu yang penting. Anak kita pun kata, kita memang isteri yang baik. Sebab apa? Sebab semakin dekat seseorang dengan kita, semakin hampir seseorang dengan kita, makin kelihatan dia punya cacat cela dan aib dia. Boleh faham? Saya nak memetik kata Buya Hamka. Buya Hamka kata, sesempurna-sempurna gading yang terbaik, gajah punya gading ni, semakin sempurna gading, semakinlah kelihatan retaknya. Kita tak tahu tapi kita study sikit, betul. Gading ni kalau dia makin cantik, makin nampak dia punya retak sikit-sikit. Sikit pun nampak. Boleh faham? Begitu juga kita. Makin banyak kita rapat dengan seseorang, makin nampak kelemahan kita. Betul. Sebab tu diingatkan, dengar ya, jangan obses dengan orang ni baik, orang ni ulama ni hebat. Kalau belum bersedia, kata Profesor Dr. Hamka, kalau hati kita belum bersedia, jangan rapat sangat dengan orang ulama-ulama yang ni. Sebab nanti bila kita nampak cacat celah dia, kita dah terguris hati. Kata baik sangat. Dalam media sosial macam ni bagus, orang sanjungnya, bila aku dekat, nampak. Jadi kalau belum bersedia, jangan rapat-rapat. Betul? Tapi kalau kita dah bersedia, bila kita tengok ada cacat guru kita, ada cacat orang yang alim ulama yang hebat-hebat, alah manusia mesti ada, kecuali Rasulullah je maksum. Kita kata, kalau bersedia boleh rapat. Kalau tak bersedia nanti kita umpat. Betul Allah, aku ingat okey sangatlah. Tengok Allah, dia pun cakap kasar. Dia pun begini, tak usah. Apatah lagi suamimu paling rapat. Bila kita paling rapat, kita paling tahu semua luar dalam dia, fail dia semua dekat kita. Betul? Payah tak nak hormat? Payah nak hormat. Payah nak hormat. Betul Tapi antara 4 syarat tadi apa? Taat suami, betul? Suami kita bukan hero yang sebenar. Suami kita bukan wira. Tetapi kebaikannya itu yang kita lihat, kecacatannya kita bersabar. Betul? Inilah. Tapi bagi kita pula, kita kena jaga dalam rumah tangga kita. Cuba jadi sebaik mungkin kepada suami kita, kepada anak-anak kita, pada ibu mertua kita, pada bapa mertua kita kalau duduk serumah sekali. Betul-betul jaga. Jadikan itu pengukuran KPI ataupun benchmark kepada apa? Kepada kebaikan diri kita keseluruhannya. Betul. Sebab itu paling sukar untuk kita dapat pengiktirafan kita ni baik daripada orang yang paling rapat dengan kita. Itu paling sukar. Sebab itu usahakan yang itu. Usahakan yang itu. Jangan berlakon dalam rumah betul-betul minum duduk, cakap ini, masuk rumah bagi salam. Dan 3 perkataan yang selalu saya katakan susah nak disebut oleh orang yang ego. 3 perkataan. Para isteri baik, para suami. Pertama, tolong. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, terima kasih. Payah tak? Bang, beli barang ni, terus je. Tolong beli. Campur. Bang, maafkan saya. Maaf. Abang bagi sakit terima kasih. 3 perkataan dia. Tolong, maaf, terima kasih. Lazimkan dalam rumah tangga kita. Tak kira. Jadi ini berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dekat makin sempurna. Makin dekat makin sempurna.
Boleh faham Tapi dalam peribahasa Melayu, jauh bau bunga, dekat bau najis. Betul tak? Tadi tapi tidak. Rasulullah ni orang yang paling percaya dia, paling yakin dengan dia, orang yang paling hampir. Boleh faham maksud saya? Ini yang kita cari dalam hidup ni. Tak payahlah nak cari followers, like yang banyak, komen yang baik-baik tentang kita. Kadang-kadang kita dalam buat satu entry, orang semua, ustaz, bagus ini. Tak payah nak cari. Cari pengiktirafan isi kita je. Rasulullah SAW, bila digegar dengan wahyu yang pertama, dapat wahyu pertama, menggigil. Kan? Zambiluni, selamatkan aku. Dia balik jumpa Siti Khadijah. Bila dia cerita semua, apa kata Siti Khadijah? Ini isteri yang kenal suami. Betul tak? Jadi antara orang yang baik ni, dia kenal orang yang baik. Sekali lagi saya ulang orang yang baik, dia kenal orang yang baik. Dia kata apa? Dia sebut track record Rasulullah. Engkau menyambungkan silaturahim. Engkau beri makan kepada orang yang kelaparan, orang yang membantu. Apa yang terjadi kepada orang yang baik, mesti baik. Itu kata Siti Khadijah. Boleh faham Jadi Siti Khadijah dah iktiraf dah suaminya. Boleh faham Begitu juga Siti Aisyah ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sudah wafat. Orang bertanya kepada Siti Aisyah, macam mana? Rasulullah tu apa yang luar biasa? Semua luar biasa. Apa kata Siti Aisyah? Wa kana khuluqul Quran. Rasulullah tu akhlaknya Al-Quran, sebiji Al-Quran. Dan dia cerita satu anekdot, satu ketika, satu malam, dia kata, bersentuhanlah kulitku dengan kulitnya. Maksudnya, bersentuhanlah kulit Siti Aisyah dengan kulit Rasulullah. Maksudnya, intimlah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah kata, izinkan aku untuk bersama dengan Tuhanku. Rasulullah pun solat. Betul sampai bengkak kaki. Betul Jadi, subhanallah, kalau tidak diceritakan oleh Siti Aisyah, kita tak tahu. Tapi diceritakan. Artinya Rasulullah SAW ni makin rapat, makin percaya. Boleh faham maksud saya? Dan siapa lagi yang paling rapat? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kawan daripada zaman kanak-kanak, zaman remaja. Bila orang cerita tentang Isra' Mi'raj, dia dapat berita second. Berita yang kedua, bukan direct daripada Rasulullah. Dia kata, kalau yang berkata Rasulullah, Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Sebab apa? Sepanjang dia bergaul dengan Rasulullah daripada zaman kanak-kanak, zaman remaja, bohong sekali pun tidak. Boleh faham maksud saya? Jadi inilah yang kita cari dalam kehidupan. Tak payah nak iktiraf besar-besar, jauh-jauh. Dalam media sosial nak cari iktirafan, dah cari pengiktirafan dalam keluarga kita sendiri. Ini insya-Allah. Jadi 10 minit nanti kita buka pada soalan. Sebab itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan perjuangan membentuk keluarga. Betul Dia punya sunnatullah dia, proses dia. Ku anfusakum, diri, lepas tu keluarga, lepas tu orang-orang yang terdekat, bentuk masyarakat, lepas tu bentuk negara Islam Madinah, kemudian dunia. Betul tak? Dia macam biji benih. Mula daripada benih, tanam, tumbuh daun, tumbuh lagi dahan, tumbuh lagi ranting, tumbuh lagi daun, daun-daun akhirnya jadi pohon besar. Dia proses. Prosesnya bermula daripada keluarga. Baitul Muslim. Pembentukan keluarga Islam. Sebab itu ketika negara Islam tidak ada, cukup kalau kita ada keluarga Islam dan masyarakat Islam. Boleh faham Cukup kalau kita ada keluarga Islam dan masyarakat Islam. Kadang-kadang kita terlalu gairah nak bentuk negara Islam. Saya tak katakan perjuangan untuk menegakkan daulah Islamiah itu tak penting. Tetapi pembentukan diri, keluarga dan masyarakat Islam jauh lebih penting. Betul Ada tak masyarakat seperti mana yang saya gambarkan dalam Facebook baru-baru ni? Cerita. Macam mana seorang ayah, dia bawa anak dia masuk satu kedai. Dia curi roti. Sebab
Tak tahu, mungkin lapar sangat, mungkin susah sangat. Dia curi roti. Tuan kedai nampak. Tuan kedai nampak. Bila dia nak keluar, tuan kedai panggil. Tuan, anak tadi tanya pada ayah dia. Ayah, kenapa tuan kedai tu panggil kita? Bapa dah berdebar-debar dah. Mesti tuan kedai tahu yang dia curi. Betul? Roti tu. Apa tuan kedai tu kata? Ini, kamu bagi duit besar tadi. Belum lagi habis dia punya balance. Duit kamu bagi tadi, ada lagi balance dia yang kamu terlupa ambil. Dia bagi, ni bagi. Allah, betul tak? Bapa tu terharu. Artinya, tuan kedai tu tahu yang dia ambil roti. Dan tuan kedai itu tahu dia dalam keadaan terdesak. Dia bagi duit. Boleh faham ya? Tanpa dia menyejaskan. Kalau kita, kamu curi roti, tentulah kamu susah. Ni, tak ada. Dia tak ada. Dia jaga maruah anak-anak. Bila dia nak keluar daripada kedai, seorang pelanggan lagi. Ni, kamu beli beras tadi, kamu terlupa pula. Boleh faham? Kamu beli beras, kamu terlupa lagi. Artinya, orang pelanggan lain pun nampak tetapi nak bagi beras. Betul? Ini masyarakat Islam. Ini masyarakat Islam. Ini yang dikata kasih sayang. Kita rindu masyarakat yang macam ni lah. Betul? Ya? Masyarakat tidak mengaibkan. Betul? Yang tangan kanan membelanjakan, tangan kiri tak tahu. Subhanallah. Ya? Sekarang semua tular. Semua nak diviralkan. Betul? Kebaikan kita. Pagi ni saya buat satu entry sementara menunggu tadi dalam kereta. Ketika kita jalan-jalan, ada orang yang tak boleh berjalan. Ingat, tu kita jalan sini, jalan sana, ada orang yang tak boleh jalan. Ketika kita makan-makan, ada orang yang tak makan. Betul. Ketika kita suka sini, suka sana, ada orang yang sedang berduka. Betul. Inilah dia ada kata iman. Jangan hanya alim ritual, tetapi kena alim social. Boleh faham ya? Alim ritual ni banyak solat, banyak zikrullah, banyak baca Quran. Itu alim ritual. Tetapi tolong transformasikan, tolong terjemahkan alim ritual itu kepada alim sosial dalam masyarakat kita. Ada kasih sayang. Dan sebelum kita pergi kepada masyarakat, dalam rumah tangga kita, pada isteri kita, pada anak kita. Kadang-kadang minta maaf yang paling menjengkelkan tahu ya? Paling menjengkelkan ialah orang yang paling kita sayang. Tetapi mereka lah yang paling layak dan berhak untuk dimaafkan. Betul lah Kalau orang lain sakitkan hati kita, tak apa. Kita boleh sabar. Tapi kalau isteri kita, suami kita yang menyakitkan hati kita, kenapa terlalu deep, terlalu hurt, terlalu menyakitkan? Kerana orang yang paling berpotensi untuk menyakitkan kita ialah orang yang paling kita sayangi. Betul tak? Tetapi orang yang paling kita sayangi itulah yang paling berhak untuk mendapat kemaafan daripada kita. Boleh faham ya? Kalau anda boleh memaafkan orang lain, jiran-jiran dan sebagainya, kecil dibandingkan bagaimana memberi maaf kepada apa? Kepada suami sendiri, kepada adik-beradik sendiri, ipar dua sendiri. Banyak kes yang mana adik-beradik tak bertegur siapa. Sampai mana? Kalau kita tengok, kalau cerita Melayu, sampai Abang Jamil mampus. Betul lah. Sampai mati tak bertegur siapa. Kena harta pusaka. Betul. Harta pusaka je. Harta pusaka tu bukan apa, kadang-kadang pun sama. Tapi apa? Tanah lebih baik, sini kurang. Betul. Aduh. Padahal semua kerana dunia, semua kerana manusia, betul tak? Ini penting. Tolong terjemahkan ibadah kita di bulan Ramadan, amalan-amalan ritual kita di bulan Ramadan kepada amalan sosial, terutamanya dalam rumah tangga kita sendiri. Sebab itu khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 9 Zulhijjah ya. Tak berapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Tapi agak-agaknya kalau kita lah yang paling akhir kita nak berpesan kepada seorang, kita tahu
Kita tak ada harapan untuk hidup lagi lepas ni. Betul? Dan Rasulullah dah bagi isyarat. Betul, Walaupun mati, hidup ni rahsia daripada Allah. Tetapi bila kita ada pesan yang terakhir kepada orang yang kita akan tinggalkan, kita pesan yang penting ke atau yang tak penting? Tentu yang penting, betul Takkanlah kita nak masuk bilik pembedahan, betul? Bypass, betul lah. Kita jaga anak pokok tu, yang tepi tu, ayat tu, kucing kita jaga betul-betul, jangan bagi makan, betul. Tak ada, kita jaga. Jaga anak kita jaga solat dia Kalau abang pergi lepas ni tak jumpa lagi, jadi wanita solehah mesti kita pesan betul Kita tak sebut lagi benda-benda kecil, benda-benda dunia. Tak ada. Betul? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang terakhir, apa yang Rasulullah pesankan? Ada 12. Salah satu yang penting, dengar ni Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, wahai manusia. Bila perkataan kamu ni artinya suami Wahai manusia, Rasulullah bercakap kepada 124,000 para sahabat. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isterimu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Rasulullah ingatkan para suami, seperti mana kamu ada hak mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Artinya, di kemuncak Islam, dan Rasulullah nak pergi dah, Rasulullah bincang keluarga. Tak sebut tentang, lepas ni Islam akan jadi sebuah empire. Betul kan? Kita akan jadi kuasa ekonomi, kita akan jadi kuasa military, empire Islam akan berkembang seluruh dunia. Tak, Rasulullah pergi kepada roots, kepada akar, iaitu kepada keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hak. Dan bila mengingatkan hak, Rasulullah bukan mengingatkan tentang menuntut hak, tetapi Rasulullah mengingatkan tentang menyempurnakan hak. Boleh faham Menuntut hak artinya kita nak menerima. Menyempurna hak artinya untuk memberi. Jadi dalam rumah tangga yang Rasulullah ingatkan ialah sikap dan sifat memberi lebih penting daripada menerima. Ini penting. Ini penting. Tengok apa Rasulullah kata. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, mereka juga mempunyai hak untuk diberikan makan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Itu penting. Back to basic. Rasulullah ingatkan suami, bagi makan, bagi pakaian. Betul Dihuraikan oleh mazhab Syafi'i, makan tu sekadar mana? 2 kali ataupun 3 kali kenyang. Tengok saiz. Pakaian, sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 persalinan dalam setahun. Dalam dan luar. Betul, itu paling minimum. Tetapi ingat, kalau hanya makan dan pakaian, kucing pun kita bagi makan. Ayam direban kita bagi makan. Silakan. Ada reban. Kalau ada panas ataupun kalau hujan, kita lindung ayam kita atau kucing kita. Tetapi berbeza. Rasulullah kata apa? Dalam suasana kasih sayang. Itu penting. Dalam suasana kasih sayang. Kasih sayang ni apa? Antaranya, ada belayan perasaan, ada belayan fizikal. Kita bagi right to be heard, kita jadi pendengar yang baik, betul? Kita ada simpati, kita ada empathy, kita selalu bersama. Kita ada masa dia memerlukan kita, betul? Ini kasih sayang. Apa Rasulullah ingatkan? Ini tolong ingatkan pada suami lah balik nanti. Baca. Apa kuliah tadi, pagi tadi dengar? Khutbah wida bang.
Macam ni khutbah wida ni. Saya pun terlupa, saya buka Google kan, gitu je. Macam tu. Orang lelaki ni egonya dia kena apa, suburkan. Abang tak tahu. Jangan gitu. Abang pun dah tahu, saya ingatkan. Itu Tengok. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Kena layan baik dan lemah lembut. Sebab wanita ni macam gelas. Fragile. Sebab tu mar'atun ni daripada perkataan cermin. Cermin ni selalu satu, wanita ni memang suka depan cermin, berhias. Yang satu cermin ni mudah retak ataupun pecah. Handle with care. Subhanallah. Rasa sayang tak Rasulullah? Mesti rasa sayang. Sebab dia sayang pada wanita. Sebab tu dia tak boleh nak jaga, dia kata wakilkan suami, jaga wanita kamu. Lemah lembut. Bagi kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembut terhadap mereka, kerana sesungguhnya, dengar mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dia mesti ada teman dan pembantu. Boleh faham ya? Teman artinya macam mana ya? Peringkat paling tinggi antara kita, suami dan isteri, ialah peringkat persahabatan. Peringkat persahabatan. Ya? Bukan hanya peringkat suami isteri, tapi kena tingkatkan suami jadi sahabat isteri, isteri jadi sahabat kepada suami. Sahabat tu tingkat yang tertinggi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman menantu Rasulullah, betul? Tapi kita lebih kenal Sayyidina Uthman sebagai sahabat Rasulullah. Ya? Sayyidina Abu Bakar siapa? Mertua Rasulullah. Tapi kita lebih kenal Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Betul. Ya. Jadi kita cuba tingkatkan perhubungan kita dalam rumah tangga ni dengan suami kita sampai ke peringkat sahabat. Sahabat ni apa? Sahabat ni orang yang tahu kelemahan tetapi masih lagi menyayangi. Boleh faham? Beza dengan teman dan kenalan. Teman dan kenalan, dia tahu jauh-jauh je. Tahu? Dia tahu yang baik-baik je. Lama-lama dia dekat, bila nampak kelemahan dia lari. Itu teman. Itu kenalan. Tapi sahabat ni macam mana? Dia rapat. Tengok Allah. Rupa-rupanya dia ada aib. Dia ada kelemahan. Dia ni. Tetapi masih rapat. Itu sahabat. Boleh faham maksud saya? Boleh berkongsi apa sahaja. Sebab tu jangan percaya langsung. Dan saya rasa aib kalau ada orang lelaki lain, ajnabi, lelaki lain, yang boleh berkata kepada isteri orang, perkara ni antara kita saja, tapi jangan bagi tahu suami. Aib. Kita kena rasa hina kalau kita dengar macam tu. Berani seorang lelaki berkata begitu pada kita. Ini antara kita sama-sama kita. Lelaki lain ni kata pada kita, jangan bagi suami awak tahu. Kenapa? Suami kita. Seharusnya semua kita boleh berkongsi, betul? Kalau kita tak boleh kongsi, diam. Jangan kongsi dengan orang lain, betul? Ini penting dalam persahabatan. Subhanallah. Dan kita perlu jadi pembantu. Bila dia down, waktu tu kita bantu. Nak tempelak dia, jangan masa dia susah. Boleh faham maksudnya? Masa dia down tu kita kena jaga. Sebab kita pembantu, bukan pembuntu. Dia tengah down. Orang kata macam-macam dengan dia. Kita dengan suami kita. Kita tambah lagi. Itulah abang. Saya dah kata dah. Abang degil. Sekarang rasa. Tak boleh. Tapi memang layak pun dia kata gitu. Tapi bukan masa tu. Boleh faham ya? Masa tu dia down. Abang, saya ada bersama abang. Abang kena buang kerja bang. Tak apa. Kita sabar-sabar bang. Saya cuba macam ni. Masa dia kena buang kerja, itulah abang ego sangat. Saya nampak daripada dulu lagi. Tapi kalau saya cakap masa tu abang marah. Sekarang abang terimalah akibat dia. Tak. Bukan masa tu. Boleh faham ya? Kita adalah pembantu. Dah tenang-tenang nanti. Baru kita cakap sikit-sikit.
Ni abang dah macam ni, abang kena baiki kat sini bang. Gini. Abang dah okey dah. Tapi yang ini je yang kita boleh tahu gitu. Ataupun bagi dalam bentuk cadangan. Sebab tu dalam komunikasi ni kalau nak fikir-fikir teruk juga. Saya kadang-kadang belajar tentang komunikasi perkataan tapi tak boleh guna. Abang ni baik tapi habis dah. Betul. Abang ni baik orangnya tapi tak boleh. Orang tahu dah itu ada apa nama twist dah lah tempat lain. Kata abang ni baik, saya cadangkan gitu Tapi tak apalah. Kalau kita tak pandai ilmu komunikasi sangat, cukup dengan jujur. Cukuplah dengan jujur. Betul tak? Bila jujur, insya-Allah orang tak sakit hati. Insya-Allah. Dan hak kamu atas mereka. Ini wanita pula. Sikit ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu. Rumah kita ialah kubu terakhir kita. Jangan orang bagi tembus kubu kita. Jangan bawa masuk orang yang tidak disukai. Artinya bukan kita dalam hidup ni mesti ada orang yang suami kita tak suka. Bukan benci, dia tak suka je. Boleh faham maksud saya? Dan seorang isteri mesti tahu dah. Yang orang ni suami dia tak suka. Boleh faham Kalau boleh elakkan. Sama ada masuk secara nyata ataupun masuk secara maya. Nyata ni physical, maya ni WhatsApp, Twitter, Facebook dan sebagainya. Tak sah. Sebab tu kalau nak puji ulama sekalipun, puji ilmunya. Jangan puji fizikalnya. Orang lelaki cemburu. Saya bang kalau nampak Habib Ali punya muka bang, ya Allah. Mancungnya ini yang dulu ada yang apa keturunan Rasulullah tu kan, glowing orang pergi kepada kepada nasab Rasulullah, memanglah kita hormat, betul tak? Tapi kita lebih kepada pengajarannya. Ini ya Allah bercahayanya rupa ini, letak dalam purse, dalam wallet tu gambar sikit buka suami kita gambar siapa ni, Maulana ni tak usah. Pengajaran dia, tarbiyah dia. Betul. Sebab Rasulullah sangat menjaga. Satu ketika Rasulullah Isra' Mi'raj, Rasulullah nampak seorang bidadari, aku memalingkan mukaku, kata Rasulullah. Aku memalingkan muka daripada bidadari itu. Kenapa Rasul? Para sahabat bertanya, kerana bidadari itu kepujaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan aku tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang sangat cemburu. Boleh faham Rasulullah pun hormat. Betul? Boleh faham Ini Sa'ad bin Waqqas ni bidadari dia. Rasulullah hormat. Dia ni cemburu. Boleh faham? Kita lebih-lebih lagi lah. Betul jadi ini, tengok. Tapi kalau suami kita, individu yang tak kisah dan sama, tak apalah. Kalau kita cakap. Tapi kalau kita nampaklah, kita kenal suami kita. Jadi kita akan perincikan nanti isi kutubah ini pada pertemuan kita yang akan datang. Boleh InsyaAllah. Kalau ada gantian, nanti saya berganti tajuk ini juga. Walaupun saya ada tajuk tentang ibadah yang tak selesai-selesai lagi insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rasa khauf, takut-takut amalan kita tidak terima. Kita mesti ada rajak, rasa harap supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah setiap bulan seperti mana bulan Ramadan. Saya tutup dengan pesan daripada Dr. Yusuf Qaradawi. Apa dia kata? Kunu rabbaniin wala takunu ramadhaniin. Hendaklah kamu menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Kalau menjadi hamba kepada Ramadan, Ramadan dah pergi. Tapi kalau menjadi hamba Allah, insya-Allah Ramadan sentiasa di hati. Biar Ramadan meninggalkan kita, tapi kita tidak meninggalkan Ramadan. Wabihi wallahu a'lam.